Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi kepada kawan-kawan yang sempat masuk room pada hari ini. Yang tak bekerja lah. Sekarang ni waktu bekerja lagi. Jadi kita jangan ganggu orang yang sedang bekerja. Yang sedang beristirahat, yang tak bekerja, yang dah pencen, yang menganggur, yang masih belum dapat kerja, yang berkesempatan, jadi kita raikan. Dia sebenarnya menteri ada orang pertikaikan kerusan. Yang sebenarnya dia orang ni tak tahulah. Yang sebenarnya time-time dia dulu pun tak ada kerusan juga kan. Tuan Bintu Oman tu pengajian dia UiTM, bidang khusus dia Al-Quran. Tapi dia jaga alam sekitar. Tapi kita tak pertikaikan. Kita pertikaikan prestasi kerja, bukannya kerusan dia. Farouk Gagak Hitam, Waalaikumsalam. Azan, Waalaikumsalam Azan. Lagi sini Yenesh. Bro Ahmad Mokhtar. Ya, Ahmad Mokhtar nak naik atas petak ke Ahmad Mokhtar? Jom kita naik atas petak. Ahmad Mokhtar ni daripada semalam saya tengok dekat room dia suka komen. Mungkin dia rasa malu nak naik. Jangan malu nak naik kotak Ahmad Mokhtar Amiruddin Sujai. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita menulis saja kadang-kadang kita rasa penat sajalah kita menulis, tapi kadang ada orang baca macam saya, kadang sempat saya baca lah. Yang tak sempat saya baca tu tak baca lah, jadi rugilah kita menaip kan. Lebih baik kita naik atas, belajar-belajar sikit, menjadi berani lah sebab kita nak berjihad ni, apatah lagi walaun yang selalu sebut pasal jihad lah, apalah, nak pergi Palestin lah, nak lawan Israel lah tapi naik petak pun tak berani, masalah juga kan. Nak sembang, nak lawan Israel, nak mati syahid kan. Tetapi ajak naik kotak pun fikir 4-5 kali, masalah lah juga tu. Tak mati pun naik kotak ni, InsyaAllah tak mati. Naik kotak ni tak adalah kena bom, tak adalah dengar bunyi pesawat ke letupan bom, jadi jangan bimbang. Jadi kamu sembang nak pergi ke Gaza, nak berjihad kat Gaza dan sebagainya, walau-walau ni, tetapi ajak naik kotak, tak nak naik kotak kan. Ugat, saya bukan ugat lah. Okey, sesiapa yang naik hari ni, saya mungkin tak banyak bebel, saya boleh bagi anda naik kalau anda nak naik awal lah. Kalau anda nak naik awal, terutamanya saya jemputlah walaun sini yang rasanya banyak benda yang nak cakap kan. Kita jemputlah anda naik semua. Sebelum anda nak pergi ke Gaza, sebelum nak bertempur dengan dengan Zionis konon-kononnya, kena training dulu. Untuk berani-beranikan diri naik kotak. Kalau naik kotak dalam TikTok pun kita takut, usah sembang lah nak berdepan dengan Zionis kan. Jangan jadi tok guru kamu tu, alih-alih parlimen kamu yang hanya berani di atas pentas ceramah. Atas pentas ceramah bukan main kalau bercakap kan, pumpang. Masuk parlimen dah keluar soalan bodoh, lepas tu senyap kan. Inilah, kalau nak bodoh tu biarlah ahli parlimen saja yang bodoh. Kalau boleh penyokong-penyokongnya ikut sekali. Ni masalah ada penyokong sekali ke bodoh ni, beratlah. Jadi siapa yang cerdik yang tinggal? Tak adalah yang cerdik, masalah lah. Bila satu parti ni tidak ada lagi yang cerdik, masalah lah. Yang sebenarnya saudara, pemangkang yang tidak cerdik ini, yang kalau ikut politik kita seronok tau, kita seronok dapat pemangkang yang tak cerdik, pasal kita tidak banyak cabaran kan. Sebab kita dia lah duduk kawan-kawan sama orang bodoh kan, tak banyak cabaran. Tetapi ada ruginya pada negara, ada ruginya pada kerajaan itu. Jadi kita boleh kata zaman kerajaan Mahathir dulu, zaman kerajaan Najib, zaman kerajaan yang sebelum-sebelum ini, kerajaan itu beruntung. Zaman Mahathir terutamanya, selepas pada zaman Mahathir, kerajaan itu beruntung kerana mereka mempunyai ahli pemangkang yang bijak, pandai. Terutamanya sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi ketua pemangkang. Segala penghujaan dalam parlimen amat menyesakkan menteri-menteri ataupun ahli parlimen kerajaan. Mereka sentiasa diasap, sampai menteri itu kan tak boleh nak jawab so apa? Pasal pembangkang waktu itu berkualiti. Soalan kita soalan berkualiti. Kita tak tanya pasal pakaian wanita, kita tak tanya pasal pakaian jururawat, kita tak tanya pasal pakaian pramugari kan? Kita tak tanya pasal benda-benda dalam kain seluar orang, kita tak tanya.
Kita tanya benda-benda yang berkualiti, soalan berkualiti, dasar, integriti, SPRM, ya, berkenaan dengan rasuah, kepentingan rakyat, dasar yang bantu rakyat. Ini yang kita utarakan waktu kita jadi pembangkang. Sebab itu kerajaan waktu itu amat gelisah bila parlimen dibuka, sebab mereka akan berdepan dengan pembangkang yang bijak pandai. Tapi hari ini saya rasa kalau parlimen buka hari-hari pun tidak ada masalah, sebab tidak ada cabaran langsung. Tak ada langsung cabaran, saudara. Ya? Macam mana kita nak rasa cabaran kalau dah pembangkang, ketua pembangkang, ya? Ketua Perikatan Nasional pun kaki ponteng parlimen, ketua pembangkang pun ponteng parlimen, Presiden PAS pun ponteng parlimen. Apa cabaran? Tak ada cabaran. Tak seronok duduk dalam parlimen. Ha? Nak tengok live pun rasa tak seronok pasal soalan-soalan merapu. Ya? Soalan pasal saya ziarah orang mati, nak minta peruntukan, saya pergi majlis kahwin, saya nak minta peruntukan, nak bagi duit pada penduduk kahwin. Ya. Cerita pasal nak buat MRT daripada Kuah ke Langkawi ke ikut laut. Cerita pasal pakaian jururawat ketat. Kan? Cerita pasal DAP KP, MU KP, DAP KP dalam parlimen. Ya? Lepas tu nak tunjuk sikit pandai, konon-kononnya nak masuklah sikit isu antarabangsa. Maka Taqiyuddin pun sebut isu ambalat. Dalam sekali kantoi. Kerajaan telah mengkhianati negara, menjualkan ambalat kepada negara luar. Tengok rupanya tak ada kena-mengena pun. Tak ada sentuh pun ambalat itu. Dijawab oleh PMBEK. Sampai PMBEK kata, apalah peguam ni, ini standard peguam kampung ni. Bayangkan saudara. Ya? Itu level ahli parlimen pembangkang yang ada hari ni. Jadi kita tengok parlimen pun tak seronok. Saya semenjak kerajaan yang ini, kerajaan pimpinan PMBEK, satu hari saya tak nak pergi parlimen. Dulu saya pernah pergi. Ya, kadang saya datang nak tengok orang berbahas, seronok. Waktu itu kita bukan kerajaan pun, tapi saya datang sebab saya nak tengok bagaimana pembangkang berdepan dengan kerajaan ketika itu. Usul-usul yang dibawa, cadangan-cadangan yang dibawa, perbahasan yang berlangsung. Seronok tengok. Ha? Semuanya yang mendatangkan faedah dan ilmu kepada kita. Tapi hari ini nak tengok parlimen pun, kalau kita rasa susah hati, bolehlah buka parlimen, boleh tengok lawak jenaka lah. Kan? Macam tengok pentas raja lawak dekat parlimen. Ya. Bila Syahidan bangkit, jargon tu jargon bercakap, kan? Tuan Presiden Man tu kira dah kurang bercakap lah. Ya, lebih-lebih ni kurang bercakap. Dia nak tunjuk pandai sikit pun jargon. Ya? Tapi dia pun ya, nampak macam hebat. Bila dia buat PC, dah berapa kali dah dia buat PC, wartawan buat tak tahu, tak ada soalan. Dia buat PC kat parlimen, dia siap baca panjang lebar, lepas tu dia kata ada soalan. Klik, wartawan tak tanya. Tanyalah, dia kata, ini panas ni, macam goreng pisang panas ni. Tanyalah. Wartawan tak tanya. Pasal apa wartawan tak tanya? Apa PC kau ni? Apa point kau nak sampaikan? Bayanglah saudara. Dia buat PC, wartawan ingat adalah isu-isu hangat. Dia nak ceritakan atau ada pembongkaran yang hangat. Wartawan pun datang. Lepas tu dia membaca merapu-rapu. Kan? Lepas tu dia suruh wartawan tanya. Wartawan tak mau tanya. Dia promote lagi. Tanyalah, dia kata, ini isu panas ni. Macam goreng pisang panas, dia kata. Wartawan buat tak tahu je. Bukan sekali, saudara. Berkali-kali jargon ni. Itu yang paling cerdik lah tu. Dalam parlimen. Ya. Waktu kita pembangkang dulu, tak payah panggil wartawan. Kan? Habis persidangan parlimen, kita buat sidang media je penuh wartawan depan. Pasal wartawan tahu ketua pembangkang akan mengutarakan satu isu yang panas, melibatkan kepentingan rakyat, satu benda yang besar. Lepas tu wartawan berminat untuk datang, wartawan berminat untuk bertanya. Sebab yang kita keluar itu adalah isi konten-konten itu semuanya bermanfaat, poin-poin yang penting. Tetapi bila mereka buat PC, jagoan buat PC seorang-seorang, ya, kadang-kadang satu mikrofon pun tak ada depan tu. Kan? Wartawan adalah seorang dua, mungkin wartawan harakah lah yang ada depan dia tu pun. Wartawan lain tak ada kemungkinan, kan? Wartawan harakah ada depan dia.
Itu pun dia tanya wartawan harakah, ada tanya tak? Wartawan harakah pun tak nak tanya. Itulah level yang ada, saudara. Kan? Pembangkang yang ada. Saya tak ada tajuk hari ni, ya? Tapi sebab ada orang tanya tadi dalam komen. Tadi saya pun ada Amat Mokhtar ke? Macam nak naik, sangat naik lah Amat Mokhtar. Mungkin kamu boleh mempertahankan, ya, bahawa pembangkang yang ada ni adalah pembangkang yang terbaik. Ya? Boleh kamu ceritakan saya. Saya pun nak tahu je di manakah letaknya kebaikan Perikatan Nasional. Tahu juga kan? Dia tulis kat komen, ya. Kat komen kadang saya sempat baca, kadang-kadang saya tak sempat baca. Letih lah kamu menulis, kamu menaip kan. Lebih baik naik petak ni bercakap lah kan. Duduk kat atas tu cerita berapa rapu apa kan. Saya nak jawab satu isu yang dikeluarkan oleh Fadli, Ketua Pemuda PAS. Dia kata dia mengulas tentang kabinet lah, kabinet yang baru diumumkan. Dia kata kabinet ini besar. Dia kata besar. Mungkin besar daripada zaman dia lagi lah. Zaman dia dulu 70 menteri dan timbalan menteri. Saiz kabinet dia. Ya, Anwar ni ada 30. Bukan 30, 36 30 lebih lah. Maknanya beza dengan beza 10 lah. 10 beza dia, ya. Dulu 70, ini 60 masuk timbalan menteri ni. Ya, 60 masuk timbalan menteri. Oleh mana beza dia saiz kabinet PMX ini, Kerajaan Paduan, dengan zaman mereka lebih kurang 10 kementerian. 10 orang. Bukan sikit-sikit, bukan 1, 2, 10. Tapi Fadli kata besar. Sebab saya pun pelik sama orang PN ni, dia jumlah ni dia cukup mengelirukan mereka. Dia selalu cakap terbalik. Macam dulu dia kata, kan? Cukup jumlah. Dia ada 74 aja. Dari parlimen waktu itu, lepas pilihan raya. Ya? Kita PH ada 82. Kan? Campur dengan BN 30, campur dengan JRS. Tapi dia kata dia cukup jumlah. 74 dia tu. dia selalu terbalik. Ini masalah dia. Ya, kualiti yang ada pada mereka. Ya, matematik mudah pun mereka tak boleh. 74 dengan 82, dia boleh kata 74 itu cukup jumlah bentuk kerajaan. Kan? Kali ini macam tu juga. Kabinet yang ada 60 ni, termasuk timbalan menteri, banding dengan 70 zaman mereka, dia kata kabinet ini dah besar. Kan? Besar. Bayangkanlah saudara, kualiti pemikiran mereka. Ya? Kemudian apa lagi kata Ketua Pemuda PAS? Dia kata dia pelik kenapa masih mengekalkan Zahid, sedangkan dia kata sepatutnya Zahid ni dia ada kluster mahkamah. Dia itulah modal dia. Ya? Kluster mahkamah. Dia lupa bahawa kluster mahkamah yang disebutkan itu, waktu dia Mufakat Nasional itu lagi pun, Zahid Hamidi dah kluster mahkamah pun. Ya? Waktu itu, Najib waktu itu pun dipanggil sebagai kluster mahkamah. Waktu kamu buat Mufakat Nasional itu, Zahid dah ada kes. Najib pun ada kes, tapi tidak ada masalah. Kamu boleh peluk cium dia dan suap nasi oleh Haji Hadi. Ya, suap kat mulut oleh Haji Hadi. Tak ada masalah. Tak timbul pun masa itu kluster mahkamah. Kenapa sekarang timbul? Kan? Walaupun dah ada DNA, masih di Kemu Gelar. Apakah Muhyiddin bukan kluster mahkamah? Berapa ramai lagi? Dalam kamu juga ada kes. Ketua Perikatan Nasional tu pun ada kes. Jadi nak cakap tu, guna otak lah sikit Ketua Pemuda PAS, Fadli. Ya? Jangan kamu tembak orang kena kaki kamu sendiri. Malu. Nak kata Zahid kamu dikekalkan kerana dia kluster mahkamah. Kamu kekalkan Muhyiddin kenapa boleh? Dia kluster mahkamah juga. Dan ramai lagi. Kan? Janganlah tembak. Ya, nak tembak orang, nak tembak musuh, kena kaki sendiri. Jadi masalah lah. Kan? Betul nak cerita pasal saiz kabinet. Kamu lagi teruk 10 lebih daripada kami. Kan? Walaupun kami ada naik 2-3 menteri daripada berbanding sebelum ini, tetapi kami tidak ada lantik penasihat bertaraf menteri. Kamu ada. Ya? Selain daripada 70 menteri dan timbalan menteri di zaman kamu, kamu ada lagi penasihat bertaraf menteri. Kamu ada duta khas bertaraf menteri. Berapa ramai? Bertaraf menteri ni maknanya gaji yang sama dengan menteri. Banyak duit rakyat habis dengan kamu. Zaman kamu. Ya, Anwar naik 2-3 kementerian, dia tidak ada penasihat bertaraf menteri. Dia tidak ada duta khas bertaraf menteri. Sebab tu nak kata orang ni suluh diri sendiri dulu.
Ya, jangan nampak orang tapi kamu sebenarnya lebih teruk. Ya, kamu sebenarnya lebih teruk. Jadi kalau kita dedahkan, ya, nampaklah, ya, kamu punya mentaliti, kebodohan kamu. Kan? Kamu cuba nak bercakap, kamu berharap supaya apa yang kamu sebut itu, ya, didengari oleh walaupun yang bodoh ni. Walaupun bodoh ni biasalah. Dia takkan bertanya, ya. Dia takkan bertanya. Dia dengar dan dia ada apa, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Tu walaupun. Okey, saya naik kawan saya, ada kawan nak naik ni, ada 3 orang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nak pergi Abang Wan ni? Teruskan. Saya Waalaikumsalam. Teruskan. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Okey, saya mulakan dengan ada satu persoalan lah bila Abang Wan tadi kata mutu pembahasan ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Okey, salah satunya ialah mereka ni dalam parlimen pun berbahas dengan perkara-perkara yang boleh dikatakan lucah lah. Seperti pergi kalau nak pergi Langkawi boleh berbogel pun tak mengapa. Dan juga salah satu lagi ahli parlimen Langkawi, tak silap saya, dia menceritakan mengenai bagaimana dia pergi rumah seorang wanita tu menunjukkan buah dada ya. Saya dah nak komen lah tu. Jadi bagi saya, kita perbahasan dalam parlimen mengisahkan permasalahan rakyat. Kawasan-kawasan kita, apa keperluan, betul, kan? Betul. Itu yang kita nak, itu yang rakyat di tempat kita pun nak. Kan? Dan yang kedua pula bagi saya lah, bagi yang bila relevannya kabinet tu, macam sekarang yang terbaru ni semalam rombakan tu, ia kepada semua rakyat, ia adalah satu keperluan sebab yang mendatang ni begitu mencabar. Dia berbeza daripada kabinet di waktu 33 bulan tu, terutama di waktu zaman Abah tu, di mana kabinet dah bersaiz mega. Dalam keadaan orang semua kena buang kerja. Orang tak ada kerja, tak boleh keluar cari makan. Betul. Yang mana relevan dia? Kabinet sekarang yang perlu dibesarkan sedikit disebabkan cabaran yang begitu hebat untuk mendatang ni, berbeza dengan keadaan pada waktu Abah menjadi PM, semata-mata nak puaskan hati ataupun takut dijatuhkan. Jadi membuat kabinet yang berskala mega ataupun kabinet tahap gabana, orang kata. Okey, teruskan pada kamu. Sebelum tu kan dah tersebar audio dia. Dalam meeting tu dia sebut, kan, nak agih-agihkan jawatan Menteri Timbalan dan JLC sebagainya. Ada yang audio dalam mesyuarat tu yang dah pun terkeluar, kan, tentang Muhyiddin kata tak masalah, kita dengan UMNO ni kita boleh tarik, bagi dia jawatan Menteri Timbalan, kita bagi lantik JLC dan sebagainya. Dia nak meyakinkan ahli bersatu bahawa dia mampu untuk nak buat kerajaan tu, dan mampu untuk nak khianat kerajaan PH lah, perancangan tu. Itu dah tersebar audio tu. Audio langkah Sheraton tu dah tersebar pun. Dengan tawaran-tawaran. Sebab dia nak meyakinkan ahli bersatu, kita boleh khianat dan kita boleh bentuk kerajaan. Kan? Sebab ada lagi waktu itu ahli parlimen daripada PH yang waktu itu ragu-ragu, boleh ke kita jatuh kerajaan PH ni? Kalau tak jatuh, naya kita. Buat kita buat tak jatuh, dia kata. Dah tentulah kita akan diburu oleh kerajaan PH. Jadi nak buat, nak jatuh kerajaan, kena jatuh sungguh-sungguh. Kalau tidak, nanya lah. Jadi Muhyiddin meyakinkan bahawa tidak ada masalah, kita sekarang ada beberapa orang, dia kata. Termasuk daripada Pikat, geng-geng Azmin, Zuraida ni, Semurid ni. Kan? Kartel ni. Campur dengan dia orang, kita dah berapa. Sekarang UMNO tidak ada masalah, dia kata kita bagilah jawatan-jawatan kat dia orang. Dan yang lain tu kita bagilah, JLC sebagainya. Benda ni dah viral. Kan? Itu perancangan awal langkah Sheraton yang juga dibantu oleh Haji Hadi. Haji Hadi sendiri mengaku, bukan kita tuduh, dia mengaku dia terlibat mastermind langkah Sheraton. Dia dah jumpa Mahathir dah. Dan dia sendiri cakap secara terbuka, ni lah bodohnya Hadi ni. Engkau satu benda sulit yang kau buat dan menyalahi, kau cerita ke orang. Kononnya dia megah.
Dia megah berjaya menjatuhkan kerajaan PH. Biar orang anggap dia sebagai hero. Oh, dialah hero. Kerana mewujudkan kerajaan Melayu Islam, saya mastermind salah seorang dia yang berjaya menjatuhkan kerajaan PH. Dia rasa dia hero. Jadi dia banggalah. Padahal itu menunjukkan betapa jahatnya dia. Seorang ulama ni tugas dia menyatukan. Ulama ni tugas dia adalah membantu umara, kan, untuk berbuat lebih baik. Bukannya menjatuhkan setiap kerajaan. Kerajaan kau je kau nak naik, kerajaan orang lain tak boleh naik. Kan, kau nak jadi menteri, kau je nak jadi Perdana Menteri. Orang lain tak boleh. Ni masalah dia. Okey, anak perantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ni Abang Wan bertahu, tak pandai komen. Tak apa, cakap je apa yang boleh. Saya boleh terima apa orang maki hamun saya. Tapi saya tak boleh terima apabila orang lain tersinggung apa yang saya cakap. Itulah. Okey, sekian, terima kasih. Kalau itu je. Kalau Abang Wan rasanya saya kurang penting dalam atas ni, boleh saya tenangkan saya ya. Okey Wan. Tak apa, saya tidak ada. Dalam ni, usahakan atas kotak yang duduk di bawah tu pun sama-sama penting. Bagi saya, bukan atas kotak saja, yang duduk di bawah, yang tak naik tu pun sama-sama penting. Sebab dia boleh mendengar. Dia tidak boleh tak nak bercakap, tapi dia boleh bersedia untuk mendengar. Yang tidak boleh mendengar, yang panas telinga ke apa ke, boleh keluar je kan. Tidak ada masalah bagi kita. Macam saya juga, saya masuk rumah orang macam tu lah. Kalau saya nak mendengar, saya mendengar. Kalau saya nak bercakap, saya naik atas kotak. Kalau saya rasa saya menyampah, nak mendengar, saya keluar. Ini pilihan atas kita. Kan? Jadi, sama penting je semuanya.